Oleh itu mari semua kita sambut ma'an hijrah. Wish, macam macam duduk lagu orang. Tapi salah ke masjid, sound okey. Hello. Hey! Okey. Tapi apa yang suami dia buat kat masjid tak payah tahu. Oh, time makan sembang untuk imam bak poligami nombor 1 bang. Imam guana mak kita ni bang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa tak semangat nampak? Letih. Hello. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Makasih Al-Fadil Imam Masjid Bandar Tun Hussein On, ataupun nama ringkasannya Masjid Beto. Beto tu maksud dia bahasa Urdunya duduk. Idra Beto. Jadi cantik nama. Sesia kepada Tuan Nazim Masjid, Ustaz Dr. Fairuz, Imalan Nazim Masjid, ahli-ahli Jawatankuasa Takbir Masjid, sesia kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Sekali lagi, apa khabar semua? Alhamdulillah, semuanya baik. Okey. Saya tanya bukan apa, bagilah ya datuk, sini nampak banyak, alhamdulillah pada baik. Kan? Sebab kita dalam hidup ni cari yang terbaik, betul tak? Saya tak kata baik haram ke makruh, tapi dalam hidup ni dapatkanlah yang terbaik. Maka bila orang tanya kita apa khabar, jawapannya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekali lagi, apa khabar semua? Masya-Allah. Ini untungnya bila duduk dalam taman syurga Allah. Dia dengar cakap, dia dengar kata. Kan? Jadi orang kata ini ya betul. Sebab apa? Ada pertimbangan budi bicara dalam menyelusuri ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah yang dikasihi Abang Long, iaitu Ustaz Abdul Khairi, dan juga Abang Cik belah kanan saya, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Mak Qasim. Nak lenguh sebut nama dia panjang sangat. Jadi nak Khairi senang, kan? Ni dia panjang sangat, tak apa, kita terimalah. Macam mana ditakdirkan dia lebih panjang daripada kita. So alhamdulillah malam ini kita bersama-sama di Masjid Tun Hussein On, Bandar Tun Hussein On, dalam membicarakan tentang keluarga bahagia, pemangkin kemakmuran. Pemangkin apa kemakmuran, wallahu alam. Keluarga bahagia, cuma mungkin kami tak akan fokus kepada keluarga Malaysia tadi ni secara di luar, kerana benda diucap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia tentang keluarga bahagia. Cuma baru-baru ni 2 bulan lepas, Datuk Seri Ismail Sabri pada Jun 2022 dia menambah satu benda lagi selain daripada inclusivity dan 2 lagi yang lain tu common ground dan sebagainya. Dia tambah satu lagi ketika persidangan ulama Asia Tenggara, iaitu dimasukkan oleh Yang Amat Berhormat tentang kalimah tasamuh. Dalam kebersamaan mesti ada budi bicara dan bertolak ansur. Kalau di luar sana bincang tentang keluarga bahagia, yes, cara di luar, tapi kita nak bincang dalam majlis tentang keluarga bahagia menurut perspektif ada keluarga Malaysia menurut pandangan Islam itu sendiri. Contoh, kalau kita bincang makan di luar, semua boleh makan. Tapi kalau bincang makan dan minum secara Islam, mesti baca bismillah. Itu beza dia. Kalau kita semua manusia, yang bukan Islam pun manusia, ada otak, ada kepala otak, ada akal semua, dan yang Islam pun semua ada. Di sana ada orang kafir yang kaya, orang bukan Islam yang kaya. Di sini pun ada orang yang kaya. Apa yang membezakan antara mereka dengan kita ialah
kita sekarang baru selesai solat maghrib dan dia kan tak sembahyang maghrib. Yang ini bukan Islam, maksud saya. So kita nak bincang keluarga Malaysia berdasarkan kepada kefahaman Islam itu sendiri. Sebab kalau kita nak nilaikan tentang keluarga hijrah, siapa keluarga hijrah? Yang bermula dengan sahabat-sahabat Nabi yang tinggal hanya sebatang kara saja. Mereka pemangkin kemakmuran agama. Mereka yang berhijrah muhajirun ilal Madinatil Munawwarah merupakan pemangkin kemakmuran akidah Islamiyah. Lalu mereka tinggal ke semua benda. Sebab tu kalau lagu Ma'al Hijrah pun, apa nama dia kata apa dia? Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah memupuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut Ma'al Hijrah. Wish, macam duduk lagu orang. Tapi insyaAllah kau main sikit. Sound okey? Hello. Hey! Okey. Baik. Jangan jatuh kau sebab apa? Pentas ni sempit. Kalau hui ku tolak hang jatuh bawah dah. Kan? Masya Allah memang PA system tadi komen insyaAllah imam tadi. Imam tadi dia baca rakaat pertama tu sedap. Tapi rakaat kedua pendek. Mungkin yang pertama tu gaji bayar kot. Yang kedua saya duk nanti kenapa rakaat yang kedua tu slow kan? Kita minta dia sambung ayat tu. Bagi panjang sikit. Ayat sedekah tadi, jangan kamu bila sedekah ungkit-ungkit apa nak manna wala adha tu kan. Tiba-tiba wal asri. Tapi saya pun kira orang kata apa tak sempat mentelan. Baca tak sempat. Walau tak ada lagi lah. Habis. Cuma mungkin imam tu dia orang belajar sebab kaitan dengan masalul yunfiquna fi sabilillah tu dia berkaitan terserah asri wal demi masa, iaitu semua orang rugi melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kita akan bincang lepas insya-Allah. Ke mana-mana pastikan bersama kami tiga beradik. Allahu Akbar. Jadi maksudnya hijrah itu merupakan pengorbanan. Keluarga hijrah, keluarga Al-Ansar, keluarga Al-Muhajirin, dasar dia konsep yang pertama ialah memang kena berkorban, memang kena berjuang, memang kena bersaudara. At-ta'akhi fima bainahum. Itu paling penting. Barulah makmur negara, barulah makmur keluarga, barulah bahagia rumah tangga. Kalau tidak, habis. Ini maksud dari sudut keluarga hijrah. Lepas tu kita nak bincang ni. Kebetulan bila Tuan Nazir, Dr. Raslan kita daripada dia. Ini first time selepas kita pandemik, hari ini musim endemik, kita baru mula yang ni program ceramah perdana telepon dan sebagainya, dan bermula pula di bulan yang penuh barakah, bulan hijrah. Dan jangan lupa hari Senin depan pakat puasa Ashura. Nampak dah mana perlukan pada pengorbanan, perjuangan dan persaudaraan, dan memang hijrah memupuk yakni perpaduan. Kenapa? Orang Aus dan Khazraj berselisih bergaduh. Dua kabilah ini beratusan tahun lamanya. Tapi kerana hijrah keluarga hijrah pemangkin kepada persaudaraan mereka berdamai. Kerana yang dibawa oleh Nabi ialah hijrah, itu bermaksud pada bersaudara. Itu je. Tapi akhirnya alhamdulillah Abdurrahman bin Auf kaya raya, Osman bin Affan dalam pemerintahan dia takbiran, dia tidak perlu wang bantuan dari Baitul Mal pasal dia ada lot of money. Tapi asalnya bermula basic di Madinah, there are nothings. Tak ada benda. Abdurrahman, nothing, tak ada benda. Tapi kerana apa dia? Sebab mereka hidup sebagai warga hijrah, pemangkin kepada kehebatan bumi Madinah Al-Munawwarah, yang akhirnya negara-negara bukan Islam gerun bila dengar tentera Madinah. Sebab apa? Dan pengintahan dari sudut perpaduan mereka, kesatuan mereka, tidak berpecah mereka, dan mereka berjuang hatta Ka'ab bin Ashraf, keprak Yahudi laknatullah yang robohkan pasar Arabi,
Akhirnya mereka keluar daripada sistem bisnes perniagaan, iaitu orang Bani Qainuqa, daripada Madinah Al-Munawwarah. Pasal apa? Sebab kekuatan orang Islam bersaudara, bersatu padu dalam menegakkan ekonomi umat. Akhirnya hijrahlah, keluarga hijrahlah yang menyebabkan pembangkit ekonomi umat di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Jadi mungkin kita nak teruskan dengan masa yang ada, mungkin kami sama-sama lebih kurang tak ada banyak-banyak, sebab 9.30 kita cuba berhenti. Kalau berhenti tak boleh cuba, kita cuba cara lain. Jadi insya-Allah mungkin kita nak bagi kepada Datuk untuk meneruskan apa yang saya sebutkan pada malam ini. Silakan Datuk. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dihubungi oleh Tuan Imam. Kita malam ni nak bincangkan tentang keluarga Malaysia. Saya nak bincang keluarga Malaysia besar sangat. Jadi kita bincang keluarga dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, kita bukan saja perlu fikirkan keluarga dalam rumah kita. Sebab bila kita tak tengok keluarga dalam rumah kita, siapa yang akan tengok mereka? Tadi saya bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, Datuk Ruslin. Dia kata, Ustaz, sekarang ni merisaukan. Antaranya apabila melihat anak-anak muda Islam kita maki Islam. Lebih parah lagi, dia samakan Nabi dengan babi. Bang, tak pernah saya dengar masa kecil orang panggil Nabi tu babi. Tapi hari ini kita tengok anak-anak muda kita bercakap tentang isu itu. Hari ini kita tengok isteri dan anak-anak kita bercakap tentang isu itu. Bang, mana suami bang? Mana suami, mana bapa? Mana abang-abang? Mana wali-wali mereka ni? Tuan-tuan, di sinilah yang Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki tanggungjawab dia jaga keluarga dia. Betul, isteri kerja. Isteri dekat universiti, dia adalah profesor JUSA C, JUSA B, JUSA A, turus 3 dan ada sampai turus 2. Bang, dekat pejabat bang, bila balik rumah, dia adalah isteri kita. Macam mana nak bagi dia tu jadi kuat? Suami tu jadi suka kat isteri tu jadi hormat pada suami, pada isteri. Isteri hormat pada suami. Terbalik habis zaman berubah. Isteri hormat walaupun pangkat besar, jawatan besar, gaji besar. Bang, kena kerja bang. Kita kena ada kekuatan. Kita kena ada orang panggil apa? Dasar prinsip hidup, baru isteri hormat. Ni gaji ya Rabbi 1,500, 1,900, 2,000, tiba-tiba tuan-tuan dan puan gaji isteri 6,000. Ni datang kat UKM jumpa saya ni tuan-tuan. Kerja dia bukanlah besar. Gaji 1,000 lebih, motor isteri bayar, rumah isteri bayar, dia bayar duit rokok. Aduh, mangkuk betul. Ni isteri mengaku ni. Datang suami isteri depan mata saya ni. Suami datang, you all tahu tak apa dia datang? Datang ni untuk apa? Datang ni Ustaz Lin. Datang nak minta pandangan, nak poligami. Brother, gaji kau 1,900, sebab saya diminta jadi penasihat. Aku kena tahu berapa gaji kau. Sebab aku pun tak buat. Aku profesor. Aku takut bini. Diam. Ini masa saya yang berhormat. Masa saya singkat. Yang berhormat Pulau Pinang, tolong Pengurusi. Saya tarik balik. teruskan. Yang berhormat bagi teruskan. Saya bagilah masa kejap lagi. Bagi saya cakap dulu. Masa saya tinggal berapa minit. Tapi memang orang tahu dah dia takut bini. Yang berhormat mengikut akta, mana buku akta hilang dah. Tuan-tuan, nak kahwin seorang lagi, bini diam. Saya kata, Kak, macam mana pandangan Kak? Dah tahulah Ustaz, saya malas nak cakap apa. Apa yang saya boleh cakap, rumah saya bayar, nursery anak saya bayar, motor dia saya bayar semua Ustaz. Dia nak kahwin seorang lagi, tahu tak dia cakap apa? Dia kata, Ustaz, saya bukan kahwin saya saja Ustaz, perempuan tu nakkan saya. Ya Allah, kalau tengok muka bang, tak dia pakai bang, muka jauh handsome orang tua ni. Aku tak faham perempuan mana yang nak.
Betul, jodoh. Sekarang jodoh. Mula-mula nak kahwin jodoh. Lepas ni kau tengok kentut kau busuk. Selepas 6 bulan, 7 bulan kahwin. Betul tak? Bang, jangan main-main. Sebab itu laki, kau nak kahwin betul-betul. Macam baru ni kita jumpa kat Kelantan kan. Allah, itu baru betul. Terengganu, Kelantan, adalah 2-3 tempat tak mau bagi tahu siapa. Tapi yang bestnya tuan-tuan, isteri ketiga kami pergi makan rumah isteri ketiga. Rumah lebih kurang separuh daripada masjid ni. Isteri ketiga je. Itu baru ni. Rumah isteri ketiga, rumah separuh rumah masjid ni. Kereta isteri ketiga tu, apa nama, Audi. Wallah. Isteri kedua tak tahulah macam mana. Isteri pertama confirm besar lagi. Itu baru happy. Saya kata, apa rahsia dia? Kita beli beras, Ustaz. Selesai masalah aku beli beras juga. Tapi tak berapa nak jadi beras aku tu. Sebab dia yang atur kan. Yang hormat, teruskan yang hormat. Nampak sangat bini menakutkan. Tuan-tuan, tu sebabnya Ketua Hakim Syar'i Malaysia, Datuk Setia Naim, Dr. Naim, dia kata apa? Kes perceraian tahun 2021, tuan-tuan tengok ni, ada 45,420 kes. Ni bukan kecil. Dalam Malaysia lah bang, takkan Bangladesh. Kau jangan jekah. Bawa tenang. 45,000. Yang paling tinggi, tuan-tuan perempuan, Selangor paling tinggi 8,811. Seterusnya Johor 5,058 kes. Perak 4,015 kes. Tuan-tuan, semua tinggi-tinggi bang. Bila tengok tanya hakim-hakim, baru ni saya bersama dengan beberapa orang hakim, dia kata isu dia lelaki. Itu sebabnya Allah kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki dia kena jaga keluarga dia. Macam mana kata Nabi SAW? Pertama, tunjukkan qudwatun hasanah. Suami tu kena tunjukkan contoh yang baik. Saya nak tanya akak kat belakang tu kat belakang tu ya, akak. Yang lelaki jangan, sebab saya panggil akak. Kak, makcik, siapa datang dengan suami yang kat tangan? Ya Rabbi, ramainya. Tanya lelaki pula. Yang lelaki, berapa ramai yang datang dengan isteri? Ni datang dengan bini mana ni? Ramai tengok belakang. Bang, yang anak-anak, yang adik-adik ya. Berapa ramai yang bawa anak angkat tangan? Adalah, yang lain mungkin anak pergi tuition, hari ni hari kerja, saya faham. Tuan-tuan, percayalah. Tuan-tuanlah contoh yang Nabi nak. Kenapa? Sebab tuan-tuan tunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak dan isteri. Isteri bila dia tengok suami datang semayang bang, akak tak datang sebab akak period hari tu. Akak tengok suami keluar pakai kopiah, pakai baju jubah, pakai baju Melayu keluar, akak rasa macam mana kak? Akak rasa gembira tak kak? Oh kak, gembira kan? Gembira gila-gila, orang tua-tua kata, orang muda kata. Woi, sukanya ya Allah suami keluar pergi semayang. Dia tahu suami dia soleh. Tapi apa yang suami dia buat kat masjid, tak payah tahu. Time makan sembang dengan Tok Imam bab poligami nombor 1 bang. Imam guana mak kita ni bang. Yang solat Tok Imam penakut juga. Imam tak solat. Nampak selalunya suara yang garau macam ni tuan-tuan, tak ada. Masa depan je gelap. Yang saya jumpa semua cakap, Masya-Allah Dr. Izhar, Masya-Allah, Allahu Akbar. 4. Kalau suara jengkau ni, tak ada tuan-tuan. Alhamdulillah, tak ada harapan. Ustaz lah, tak ada Ustaz lah. Ustaz lah. Tadi imam tanya, Ustaz bawa isteri. Soalan macam tu kepada Ustaz Abdullah adalah haram. Sebab isteri dia akan berada di mana-mana dia berada. Selalunya orang macam ni pernah buat masalah. Tu sebab isteri berhenti kerja ikut. Tuan-tuan, itu saja yang hormat tak boleh hormat. Isteri saya tak ada kerja ikut kita lah. Oh ya. Kenapa dia berhenti? Sejarah dalam tangan aku kan. Tuan-tuan perempuan, contoh tu mak Nabi tunjukkan contoh. Tu sebab isteri-isteri Nabi tak cakap banyak tau.
Pernah sekali isteri-isteri Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Sayyidah Khadijah yang dah meninggal, nak buat kenduri kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kenapa ya Rasulullah? Macam ada sedikit cemburu. Tetapi Nabi tak benarkan. Sebab apa? Sebab isteri itulah yang bersama-sama memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun boleh sebut atau dengki dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itulah Nabi SAW. Ada isteri-isteri marah? Tak. Semua kata Nabi dah buat yang terbaik. Nabi dah adalah insan yang paling adil. Itu yang pertama. Nombor dua, Nabi dia buat apa? Contoh sebagai seorang ketua keluarga. At-ta'awun, tolong menolong antara suami dan isteri. Nabi SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, lepas Nabi makan, tuan-tuan, lepas balik sembahyang Isyak, Nabi makan. Lepas makan, tuan-tuan, dengan Aisyah, Nabi berebut nak pergi basuh pinggan ataupun mangkuk Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, itulah Nabi. Saya tahu tuan-tuan pun buat juga, tapi mana ni Nabi, tuan-tuan. Nabi, bukan main-main ni. Nabi berebut sampai Aisyah kata, ya Rasulullah bagi aku lah, aku yang buat. Berebut. Bang, ya Allah, itulah contoh yang terbaik. Tapi kalau ada orang dia boleh buat, alhamdulillah, tak ada masalah. Saya pun cuba buat sidai baju apa semua buat. Tapi itulah kadang-kadang tak sempat. Bukan tak nak buat. Kita cuba juga buat. Sebab itulah akhlak Nabi SAW. Nombor dua, Nabi ni Allah dia tolong buat apa? Jahit baju Nabi buat, kemas rumah Nabi tolong buat juga. Itu Nabi dalam rumah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku terbaik dalam kalangan kamu untuk kepada keluarganya. Itu Nabi. Cuba isteri-isteri Nabi duduk dekat-dekat semua. Boleh rapat, tuan-tuan perempuan. Nombor dua. Nombor tiga, selain daripada ta'awun, tolong menolong. Nombor tiga, tuan-tuan perempuan, Nabi SAW tidak pernah membanding-bandingkan isteri dan keluarga. Ondui datang tadi. Seorang ibu mengadu anak dia guna duit kad kredit, tuan-tuan. Menangis-nangis. Anak ada kat tepi dalam kereta. Kerana dia nak guna beli kad kredit, nak beli barang dekat pavilion, kad tu reject. Rupanya dah terlebih guna 100,000. Anak dia dah pakai 80,000 baru-baru ni. Tanpa pengetahuan ibu. Menangis-nangis mak. Tuan-tuan, dia cakap depan saya, depan anak tu, dia bagi tahu tak sama macam anak kedua. Anak ni memang jahanam. Dia marah gitu. Bang, tak boleh bang. Saya cakap, kak, beringat kak, anak kat tepi, jangan banding-bandingkan. Begitu juga kita seorang suami, jangan bandingkan isteri kita dengan orang lain. Ni banding, awak ni tak macam ni Lofa langsung. Apa kaitan Lofa dengan bini awak? Jangan. Apa ustaz gelak? Ustaz macam ada sesuatu imam dia. Dia punya gelak sampai terangkat, tuan-tuan. Buat bertenang ustaz. Ya. Tuan-tuan, kena azan kan? Terus. Terus kan tak? Jarang-jarang sekali kita terus lah. Tuan-tuan, jangan samakan. Suami, isteri pula jangan samakan. Abang, saya pelik lah awak ni. Kenapa awak tak se-handsome Ustaz Aslin? Kenapa macam tu pula? Betul tak? Jangan rasa terhina. Betul dah tu. Kenapa tak macam Ustaz Aslin? Awak teruk sangat lah. Tak boleh bang, awak tak boleh. Belum kenal siapa Ustaz Aslin. Biarlah saya yang tahu, Ustaz Allah tahu. Cukuplah, tak payah kak nak cari Ustaz Aslin. Syukurlah ada suami yang sedia ada. Jangan banding-bandingkan. Isteri kita adalah isteri kita kak. Bang, percayalah. Saya ingat Datuk Harundin, saya gurau dengan dia. Kata Ustaz kan banyak doa. Masa tu kat airport Al-Ustaz. Saya tanya, Ustaz tak ada ke ayat-ayat yang boleh lembutkan hati isteri? Boleh kahwin lebih? Saya gelak-gelak dengan dia. Dia gelak. Hang tak tahu. Aku baca dah doa. Dia pun baca lagi kuat doa dah. Dia punya doa lagi jalan dah. Aku je waktu tak jalan dia gelak lah. Sambil-sambil tu dia kata saya. Orang tua sambil-sambil gurau dia nasihat. Kata Syekh, kita tak tahu adakah isteri yang kita akan kahwin seterusnya itu sebaik isteri yang pertama. Ni sebab lah. Dia cakap tu, dia turun ayat tu. Kita jadi macam,
Jadi insaf masa tu lah. Masa tu insaf. Allah, betul lah kata. Dia kata kita tak tahu. Kita kahwin, orang akan datang tu sebaik isteri yang ada. Kak Jah dia tepi. Dia kata kalaulah saya kahwin dengan orang lain, tak ada orang macam Kak Jah. Tak ada orang yang macam Kak Jah yang boleh jaga saya macam-macam. Dia boleh terima yang suami dia seorang penceramah yang jarang ada kat rumah. Lepas tu terlibat dengan politik, jarang ada rumah. Bang, tengok. Tak ada orang boleh jaga dia. Kita tak tahu macam mana isteri kita yang akan datang. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan kita banding-bandingkan. Hargailah isteri yang ada. Macam mana pun dia, itulah isteri kita yang kita akad. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya, sah. Itulah kita. Itulah isteri yang kita duk berlatih. 2 jam berlatih akad nikah. Aku terima. Tu yang jadi salah. Ramai macam-macam tuan salah akad nikah ni. Tak, salah. Aku nikah, dia nikahkan Tok Imam pula. Dah punya terbalik tuan-tuan. Nak kata gelabahnya kahwin. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, 3 benda ni lah asas menyebabkan rumah tangga Nabi SAW bahagia, dan kita juga kena buat seperti mana yang Nabi SAW lakukan. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin Ustaz Abdullah Khairi ada lagi tips yang dia akan kongsi pada kita semua untuk jadikan rumah tangga kita bahagia. Kita tak nak kurangkan kes perceraian sebab kita orang Islam. Kita duk baca Quran, kita datang masjid, kita buat benda-benda yang baik. Jadi kenapa kes perceraian itu meningkat? Bukan semua orang nak bercerai, saya tahu semua tak ada orang nak bercerai. Tetapi kita kena berusaha. Usaha itu datangnya daripada kita, dan itulah ajaran daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam Ustaz. InsyaAllah warga Malaysia pemangkin kemakmuran. Warga Malaysia yang dilancarkan menyebut tentang 3 konsep. Yang pertama keterangkuman, yang kedua kebersamaan. Dan Datuk disebut tentang at-ta'awun, yakni tolong menolong. Tanpa membezakan, tanpa membanding-bandingkan, tanpa melebih-lebihkan di antara satu sama lain. Keterangkuman iaitu bermaksud tak kira lah kamu tu bangsa apa sekalipun, keturunan apa sekalipun, kulit kamu warna macam mana, tetapi demi keluarga. Disebut keluarga ni satu usrah. Yang kita nak bina ni dalam bahasa mudah tentang rumahku, syurgaku. Itu yang paling atau matlamat yang paling utama sekali. Kebersamaan, kita gotong royong. Kita bersama-sama untuk mengajak manusia ke arah kebaikan. Dan kalau tidak ada kebersamaan pada malam ini, saya rasa takkan penuh masjid Banatul Husain. Percayalah. Kau panggillah penceramah apa sekalipun. Kau panggil hebat macam mana sekalipun. Kalau tidak ada kebersamaan, tak wujud dalam kehidupan manusia, maka tidak melahirkan keluarga masjid yang bahagia pada malam ini. Ini paling penting. Dan yang kata contentment ataupun kita panggil satu yang dikata konsep, kita duduk dalam keluarga ni macam tadilah bila Allahyarham Baba Datuk Harudin kata, ya kita tak tahu adakah isteri seterusnya itu lebih baik daripada apa kita nampak hari ini. Kenapa? Kita kena belajar terima kasih dengan nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Terima kasih ni mudah aja. Kalau terima kasih dekat Allah, Allah tambahkan lagi. Maksud dia rezeki yang Allah nak dan berikan kepada kita. Sebab kalau kita tanya, tadi saya ceramah dekat penguatkuasaan di BKL di Bandar Tun Razak. Saya tanya satu perempuan, 2 perempuan kata berapa gaji akak? Dia senyap, dia tak jawab. Saya tanya Timbalan Pengarah Tan Zul Hasnain, tuan gaji berapa? Dia pun senyap, dia mengelak, tak nak jawab. Saya kata begitulah rezeki kita, dia berbeza-beza. Kita tak boleh bandingkan isteri kita dengan isteri orang lain. Dan tuan-tuan tak tengok loh, dia kata lakinya handsome, smart, tapi bini dia tak macam apa-apa tak. Itu dipandangnya, suami pandang isteri dia. Kenapa kau nak bandingkan cantik tadi bina orang? Kenapa kemangkukan hayunan ini menyebabkan anda telah menjadikan keluarga keberantakan, kegeblokan dalam hidup kamu? Nampak, saya pernah jumpa ni Ustaz Dr. Fairuz, saya pernah counseling. Dia pejabat agama Kuala Selangor. Suami dia macam bosnya. Bininya hidung pesek. Menapas bunyi kuk mulut. Bunyi kuk mata. Sebab apa? Suami dia handsome. Dia kata, minta maaf tuan. Tuan ni bosnya ke? Saya orang Seremban. Ada juga orang Seremban handsome tu. Ni contoh dia. Masalah apa dia?
apabila kes rumah tangga nak bergaduh, dia orang minta satu borang dan saya khodi tak ada. Saya Ustaz Ali Parman Allah yarham. Saya jadi imam daerah waktu dia, saya kebetulan datang, Ustaz ada satu kes nak minta kaunseling, nasihat. Saya pun atas nama imam daerah pun saya masuk, apa masalah tuan? Dia kata, isteri jawab, mulut perempuan kalau dia marah, Nabi kata, perempuan kalau dia mula marah, segala kebaikan pun dia takkan nampak hang buat. Apa dia kata hadis Bukhari dia sebut, dia kata, wallahi ma ra'aitu minka khairun qattu. Aku demi Allah tak pernah tengok kebaikan yang selama ni. Sedangkan dia anak berapa ramai. Ini perempuan. Sebab tu perempuan kalau dia mula marah, mulut dia Masya Allah, kita kena jaga. Dia kata apa? Saya geram Ustaz. Sebab apa? Sebab bila saya nak balik kampung saya di Bukit Kapar Kelang, dia tak nak ikut Ustaz. Tapi kalau balik rumah mak di Seremban, saya kena ikut. It's not fair. Oh. Ya, laki dia pegawai eksekutif sebuah akhbar terkenal di Malaysia tu ketika dahulu. Muka sebiji macam Mak Saleh. Lepas tu saya kata apa? Tengok. Hidup kalau tak terima kasih, itulah golongan suami dan isteri yang meninggalkan ibadah pada Allah. Ini maksud la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa maksud terima kasih? Maksud kesyukuran? Allah ya'siyallaha ahadun bini'amillahi ta'ala. Seseorang itu kalau terima kasih tak berani buat maksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat kurniaan Tuhannya. Kenapa? Sebab dia tak pernah sujud pada Allah. Dia kata Jumat kadang-kadang kalau sempat, dia kata, ya Allah padanlah bang, cik, hidup rumah tangga isteri tak respect macam tu sebab tadi ni, kita tak respect isteri, kita tak respect kita. Pasal apa? Sebab kita tak respect Allah, kita tak terima kasih pada Allah. Inilah yang kita, mungkin Ustaz Abdullah Khairi mungkin bincang sambung sikitlah tentang kalimah terima kasih ni, kesyukuran. Mungkin dia banyak pengalaman tentang bab-bab terima kasih, tak terima kasih. Sebab tu ke mana-mana pun dia heret apa yang ada, ya, ke mana-mana itu yang ada, dan mungkin takkan ada dah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi pengacara majlis Dr. Fairuz, Ustaz Aslin, Profesor Madya Datuk Dr. Rizal Arif, Datuk Datin, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Terima kasih tuan-tuan, saya panel ketiga. Biasalah tuan-tuan, kadang-kadang dia orang tinggalkan sisa-sisa saja untuk saya. Semua muda-muda telah diambil. Walaupun demikian, kita bila sebut keluarga ni tuan-tuan, kita nak cari apa sebenarnya? Sebenarnya dalam keluarga ni, kita nak cari kebahagiaan. Bahagia ni ialah benda yang subjektif. Kan ada orang dia dapat isteri itu, itulah bahagia. Ada orang dia mencari suami tuan-tuan, dia dapat suami, bahagia dia. Ada orang tuan-tuan, dia tak ada anak, dia dapat anak, itulah kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan, dia kata dapat kereta KE20 pun jadilah, dapat bahagia dia. Sebab subjektif. Ada orang dia kata kalau boleh dapat rumah sebiji, 2 bilik pun jadilah. Dia dapat rumah tu bahagia bagi dia. Sebab tu benda subjektif. Sebab tu bahagia ni sebenarnya apa? Apa yang kata bahagia? Bahagia ni tuan-tuan, carilah keredaan Allah, kita akan rasa bahagia. Cari redha Allah, macam Ustaz sebut tadi. Cari redha Allah. Tuan-tuan, ada orang dia ada kereta besar, rumah besar, semua besar, tapi dalam rumahnya tak dapat redha Allah. Solat tak ada. Tuan-tuan tengoklah, ramai orang jumpa saya. Saya kaunselor tuan-tuan. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Kaunselor is a good listener. Cakap orang putih sikit. If you deliver your talk in English, that means you are a clever person. Nampak. Orang nampak, orang tu Hussein orang nampak. Kita cakap orang putih dia bergelak, nampak. Saya pergi ceramah dekat Bali, aku cakap orang putih tak faham. Sebab kadang-kadang orang cakap orang putih nampak lagi bodoh apa tak? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, lu habis dah idea aku. Apa mana tadi?
Bukan kau nak. Dapat redha Allah solat. Rumah besar tuan-tuan. Tapi solat tidak. Dia datang jumpa rumah besar, kereta besar. Tapi dia rasa satu kekosongan ustaz. Saya tanya abang solat tak? Kena solat ke? Solat ni penting ke? Bang, cari redha Allah bang. InsyaAllah yang lain akan rasa bahagia. Sebab yang bagi bahagia tu bukan kita, Allah bagi. Sebab tu ada orang dia komplain, suami dia gemuk kan, macam Ustaz Asli. Tu imam jangan kutuk, lagi sampul tak dapat. Hari saya tarik balik. Tarik balik. Tak apa, bagi saja. Dia ni kurang sikit dia kutuk banyak sangat. Dah lawak. Sebab tu kami disebut 3 beradik tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kami boleh tolak Ansar. Kalau tidak, tak boleh duduk satu pentas. Tuan-tuan ingat, kami baru duduk ke 8 tahun dah. Duk kutuk macam tu lah. Saya dia orang kutuk tuan-tuan, saya tak rasa hati. Saya tak bawa balik rasa hati. Tapi dia orang kalau rasa hati, pada muka. Inilah keluarga kami 3 beradik. Saya daripada Pulau Pinang, ini daripada Taiping tuan-tuan, asal. Duduk Kuala Selangor. Itu daripada Selangor. Mak daripada Melaka. Bapak Kelantan, duduk Selangor. Tapi boleh duduk bersama. Kerana apa? Kami ada tolak Ansar. Kalau tidak tuan-tuan, saling terasa hati, takkan boleh duduk bersama. Macam tu dalam keluarga, komplain. Allah suami gemuk lah, suami teruk, sama aja. Ada orang kata dapat macam ustaz bagus. Oi, saya masa kahwin dengan isteri saya, Alhamdulillah 36, 26, 36 cutting. Sekarang 82. Bini aku duduk dengar lu tambah. Tapi tak apa. Wahai isteriku, engkau lah satunya. Gila apa? Sama aja ni. Balik lewat tuan-tuan, tak telefon bini. Ni siram pokok bunga pukul 3 pagi. Semua dalam genggangan dengan aku tuan-tuan. Jiran sebelah tanya, Datuk, siram pokok bunga. Saya kata, bunga ni lama, tanah lama tak siram. Rupanya bini tak buka pintu tuan-tuan. Last kali tidur dalam kereta, buka aircon. Jiran keluar, Datuk, tidur dalam kereta. Lama tak start kereta. Jangan nak gelak lah. Semua dalam genggangan. Tapi kita kutuk tuan-tuan. Rupanya isteri itulah penawar hati dia. Kita komplain apa tuan-tuan? Kata kena marah dengan suami, kena marah dengan isteri beleter. Saya psikologi. Tuan-tuan, counselling. Apa saya master counselling, PhD saya psikologi. Tuan-tuan, orang lelaki dia bercakap 7,000 sehari. Orang perempuan 26,000 perkataan sehari. Dia mesti cakap. Sebab tu kami duk ceramah daripada duk cakap belakang bawah. Sebab baru 16,000. Kau ajaknya ustaz duk kutuk kami nampak. Orang lelaki mana cakap? Sebab dia dah cakap daripada pagi sampai petang 6,998. Sebab tu bila kakak balik nanti, kakak tanya bang, ceramah tadi sedap tak? Tak tahu. 2 patah ya. Sebab dia dah cakap 6,998. Tinggal 2 patah ya. Tak tahu. Sebab tu kak redha lah kak, terima lah. Inilah suami kita. Saya ingatlah masa kahwin kan, naik motosikal, kita polis cushion tu. Sebab apa? Bila bawa sampai traffic light saya akan laju. Traffic light. Nanti isteri saya akan belaga. Show. Ya Muhammad. Sila tapis. Tapi semua 18 set, semua 18 okay, dah. Baik. Dah kita nak cerita bahagia ni kan. Tapi sekarang naik motor tuan-tuan, tak belaga dah. Dia pegang belakang. Bang, redha bang. Inilah isteri kita. Sebab apa tuan-tuan? Bahagia ni benda subjektif. Ada orang tuan-tuan jumpa saya, Ustaz, saya ada masalah rumah tangga. Saya tanya dia, dalam rumah ni Quran baca tak? Saya tak reti baca Quran. Bang, kalau tak cari keredaan Allah dengan sembahyang, dengan Quran, tuan-tuan tengok dia takkan sampai ultimate dia bahagia. Rumah besar kan, tengok isteri hebat, gelang penuh tangan. Kalau kereta besar, tapi kalau solat tak ada, sembahyang tak ada, Quran tak baca, tuan-tuan carilah, takkan ada kebahagiaan. Takkan sampai ultimate dia. Saya nak bagi tahu. Sebab tu cari keredaan Allah. Yang sini saya tahu dalam ni memang orang sembahyang lah. Ni kita duk cerita yang luar tu, yang tak datang tu. Yang ni semua sembahyang tidak? Kan kakak kan?
Kakak, siapa datang dengan suami? Angkat tangan. Punya ramai. Bini mana bawa oi? Oh, semua angkat tangan. Sebab apa? Bini isteri dia cukup jujur. Dia akan datang dengan suami, dia bila sebut tanya, dia akan angkat tangan. Tapi suami, inilah yang ada. Takut nak angkat. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Yang pertama, cari redha Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, redalah apa Tuhan bagi. Itulah bahagia. Apa lagi? Lagi lama lagi slow. Orang takut saya terkekah ni. Oi, kuat sikit oi. Tukar-tukar. Ha, nampak? Dia slow kan? Takut pecah sound. Oh, jangan buat macam tu. Bateri nak habis. Cak ayam betul. Saya tarik balik. Ustaz, saya tarik balik Ustaz. Ni, yang pertama, cari keredaan Allah. Yang kedua apa? Reda apa Tuhan bagi. Bang, bahagia bukan rumah besar bang. Ada orang bangga dengan rumah yang besar. Rumah kita terakhir liang lahat saja. Ada orang bangga dengan kereta yang besar, kereta yang laju, kereta terakhir kita bank jenazah saja. Ada orang bangga pakai baju cantik, jenama, tengok Orlando. Baju terakhir kita kain kafan saja doktor. Jangan belagak. Ada orang bangga dengan perfume yang wangi, datang masjid bau 1 meter bau dah. 1 meter pula, 1 kilometer. Tapi perfume kita terakhir ialah kapur baru saja. Apa kita nak bangga dengan hidup dunia? Cari. Kita redha lah apa Tuhan bagi. Isteri kita gemuk. Redha bang, itulah bahagia. Betul tak? Kakak kau dapat suami. Suami kita senyap aja. Bahagialah. Ada datang jumpa saya, Ustaz, suami saya Ustaz. Alhamdulillah. Tidur saya. Tidur dia tension saya. Oh, dia bunyi macam-macam. Datang jumpa saya, Ustaz. Kapal laut. Bang, sama aja bang. Ustaz pun sama, tambah gemuk ni. Bukan kapal laut, kapal api. Kami pernah tidur sekali, aku tahu lah. Kak, jangan komplain kak. Ustaz pun sama lah. Ada yang Ustaz datang jumpa saya, Ustaz, saya tadi tidur dengan suami saya. Dia tidur bercakap. Cakap tuan-tuan. Ni saya penceramah. Kalaulah saya ceramah hari tu banyak saya bercakap. Saya tidur, saya bercakap. Cakap macam ceramah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Sampai isteri saya, bang, sudah bang, tak larat dengar lah bang. Bang, kakak jangan komplain kak, sama aja. Ada yang asah gigi pun tak? Yang kruk. Sampai isteri duduk, bang, nak makan apa lagi bang? Kak, jangan komplain kak, sama aja suami orang lain. Redha apa Tuhan bagi. Ada yang Allah Akbar, saya ingatlah ayah saya kan. Ayah saya tidur dengan mak saya hampir 60 tahun. Tiba-tiba kami buat hari keluarga. Dia tidur dengan anak lelaki. Mak saya tidur anak perempuan dengan menantu. Ayah saya. Kami semua anak bangun. Sebab apa? Dia berhenti. Lepas tu semua bukan tengok, dia sambung balik. Pagi esok, ayah berapa lama kahwin dengan mak? 60 tahun dah. Mak boleh tidur dengan ayah? Tak ada kata apa. Alhamdulillah. Walaupun ayah hang berdengkok, dia tidur sebelah aku, bukan sebelah bini muda. Betul juga tuan. Sebab tu kak, syukurlah. Walaupun dia berdengkok, dia tidur sebelah kita, cuba tidur sebelah bini muda. Game kita. Sebab tu terima apa yang Allah bagi redha. Bahagia kita. Dikomplain saja. Ada orang tak ada anak. Tuan-tuan, ada seorang jumpa saya 18 tahun tak ada anak. Kita ada anak. Ustaz asli ni tuan-tuan tengok macam ni. 7 orang. Tu cara macam ni. Yang tu nampak punya handsome. 2 orang ya tuan-tuan. 2 orang kan belagak kita je dia. 2 orang kan. Ustaz awak 5 dapat 5. Doktor 18. 3. Doktor 3. Ustaz 5. Tu yang cakap lah, kita bersyukur, kita pantun saja. Habis apa? Boleh lagi? Boleh lagi? Oh boleh lagi. Saya tak ada harapan dah. Tutup dah tuan-tuan. Kelang ditutup. Saya 6. Ni 7. Ni 2. Bang, ada orang 18 tahun tak ada anak.
Tapi dia jumpa saya, dia kata saya bahagia. Dia kata kenapa? Saya redha apa Tuhan bagi. Bahagia. Dia subjektif. Tuan-tuan, redha apa Tuhan bagi. Ada orang naik Mercedes, duk tengok Mercedes. Tuan-tuan ada kereta Proton, redalah dengan Proton tu. Walaupun Proton dia tak rosak, tuan-tuan. Ada orang naik Mercedes repair saja. Ada kawan kita naik Mercedes accident, hancur, total loss. Siapa tu? Mangkuk ayun tu? Allah sama saya tarik balik aman, minta maaf. Profesor Madya aku kata mangkuk ayun, tuan-tuan. Minta maaf. Sebab kami adik-beradik, tuan-tuan. Adik-beradik. Bila tak jumpa rindu. Telefon, tuan-tuan. Lama tak jumpa Ayah Habibi. Rindu, tuan-tuan. Tak jumpa Ustaz Atlin, dah telefon saya. Oi, hang lama tak telefon aku. Dah, aku tak, bukan tak telefon, aku ingat hang tak ada dah. Tuan-tuan, redalah apa Tuhan bagi. Ada orang, tuan-tuan, duk komplain. Allah, banglo. Tuan-tuan, ada orang rumah pun tak ada. Dia duduk sewa aja. Tapi dia reda, bahagia dia. Yang pertama, cari keredaan Allah. Yang kedua, reda apa Tuhan bagi. Yang ketiga apa? Minta akhir. Yang ketiga, bersyukurlah dengan keadaan kita saling tolak ansur. Macam Ustaz Atlin kata, tolak ansur. Jangan tolak beransur-ansur. Faham tak? Tolak ansur. Kalau beli, isteri kerja, suami kerja, macam mana? Minggu ni abang bayar. Minggu depan ni isteri bayar. Minggu ni pula abang bayar. Jangan minggu ni isteri bayar. Isteri bayar. Minggu isteri bayar. Semua isteri bayar. Jam. Sebab decision maker adalah orang lelaki. Kan Ustaz sebut ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kita kena jadi decision maker, orang lelaki. Jangan bagi orang perempuan buat keputusan. Jam rumah tangga. Saya 54, tuan-tuan. Umur saya bukan muda, 54. Ada yang lebih tua daripada saya. Saya ada 6 orang anak. Ada menantu 3 orang. Ada cucu 4 orang. Anak saya, tuan-tuan, I am a decision keputusan. Anak saya 6 orang. Saya kata semua hafal Quran. Orang kata kat saya, hafal Quran boleh kerja apa? 6 orang anak saya masuk universiti. Saya buat keputusan. Isteri saya kata berhenti kerja. Dia kata berhenti kerja, kita nak makan apa? Rezeki Allah bagi. Tuan-tuan tahu dah sejarah saya. Saya tak dapat, tuan-tuan, gaji hampir 3 tahun disekat. Tapi isteri lah, tuan-tuan, pukul 2 pagi buat nasi lemak, jual dekat kilang. Sampai berat dia 36 kilo. Aku tengok pun tak steam. Nak cerita betul ni. Tengok pun tak lalu, tuan-tuan. 36 kilo berat. Daripada 62 kilo. Tapi sekarang aku belak elok. Alhamdulillah. 80 kilo. Tapi nak bagi tahu pengorbanan dia, tuan-tuan. Sebab tu Allah, kita tolak ansur. Menyebab tolak ansur itulah kebahagiaan rumah tangga. Nak cerita panjang keluarga ni, tuan-tuan. Memang tuan-tuan boleh jumpa untuk lebih lah. Ada kereta nak kena ubah. Kita sambung lepas tu lah. Sebab saya 20 minit ya. Kan? Nanti kita patah balik untuk rumusan lah. InsyaAllah 3 tu cukup. Pertama, cari keredaan Allah. Yang kedua, reda lah apa Tuhan bagi. Yang ketiga, tuan-tuan, bersyukur apa yang ada. InsyaAllah terima seadanya. Dan kita tolak ansur. Kita akan dapat satu kebahagiaan dalam rumah tangga. Allah Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi. Sedikit pengumuman, kenderaan yang bernombor Venezuela, VHR 6523, VES BES 8817 dan BRA BRA, ya. Bukan gurau je, WNM 3789. Kenderaan anda, saya tak tahu tak mesin motor kereta menghalang laluan. So mungkin ada orang nak balik ke, mungkin ada hajat lain, dia minta tuan-tuan tolong keluar, ubah, jangan tuan-tuan balik pula. Masuk balik. Kalau balik memang kau hajak. Itu dia kena. So ubah VHR 6523, VES 8877, WNM 3789. Komik kena tersebut. Kalau boleh dengan kerjasama dan bertolak ansur untuk alihkan kenderaan tersebut, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Abdullah Khairi. Jadi soalan Khairi sebut tentang beberapa perkara. Mungkin saya nampak tadi Datuk pun sebut tentang keluarga, rumah tangga, dan Ustaz Salah pun sebut tentang rumah tangga. Yang kita lihat tentang redha. Jadi saya tanya soalan, syukur tu bentuk dia macam mana? Soalan kata syukur mudah ialah
kita kena reda apa yang Allah berikan kepada kita. Sabara wa radiya. Kita sabar dan kita reda dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling asas. Baik itu kalau kita lihat sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana kita lihat tentang keluarga Malaysia atau apa saja kita nak sebut keluarga hijrah dan sebagainya, saya lebih tambah sedikit tentang benda yang dimaksudkan tentang dalam hidup kita ni, baik rumah tangga, baik bernegara, baik berkomuniti, baik bermasyarakat, baik bekerja, baik berakan sejawat, iaitu dalam hidup kita ni kena jadi orang yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Itu penting. Saya ada kekurangan, Salah ada kekurangan, Datuk walaupun dia profesor, Madya Datuk, dia tetap ada kekurangan. Tetapi gandengan kami bertiga ni menjadi golongan yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Datuk Harif, dia menyanyi tak apa pandai. Bab mengajar, bab babi ni kerja dia. Tapi saya pula bab babi tak erti. Mengajar pun tak pandai, tapi saya boleh suara saya guna untuk menyanyi sebagai nak kata orang mengharmonikan, menghibur tuan-tuan sekalian. Contoh sebut tadi kan. Ustaz lah dia pandai jerkah. Suara dia memang suara jerkah, suara dia tinggi. Tapi saya tak boleh, kalau buat macam tu saya mati dulu. Itu maksud saya. Dia jerkah tadi ni, profesor sendiri pun, Prof Madya sendiri pun terkejut. Kenapa di Kelantan kami buat di Pengadang Baru, di Terengganu, dia ni kejut. Saya ingatkan dia mamin, dia kata wallahi memang terkejut sungguh. Dia jerkah tu dia tak beritahu. Dan kami berforum baru ni 3 orang hari koperasi ke-100 di Malaysia, 3 orang lebih kurang 6 juta tontonan lebih kurang malam tu. Ustaz lah jerkah tak beritahu FM flow manager dalam studio tu, semua pakai habis terbuka dia punya headphone ni. Buat apa? Dia jerkah. Dia jadi pekak buat seketika waktu itu. Itu cara dia. So kalau tuan-tuan nak komen tak boleh, itu cara dia. Lepas tu salah tadi, kalau suami tu buncit borai macam imam contoh dia, contoh dia, maka tak boleh duk komen. Sebab tu itu isteri dia punya pandangan. Isteri saya tak pernah kata saya, abang ni perut buncit, tak pernah lagi. Abang buncit semua. Bila kata abang ni handsome nampak, aku terlain macam pula dia puji aku. Rupanya hujung bulan dia faham dah. Jadi kita kena faham lah. Sebab dia bila puji dia something tu, walaupun kita kata puji tak kalah, faham-faham dia nak cakap lebih dia segar. Jom kita pergi shopping. Okey, jalan pergi shopping. Sama anak perempuan saya pun, dia tak pernah kata saya gemuk lah, abah gemuk macam apa, punggung besar ke apa, tak pernah kata. Sebab apa? Sebab mereka memahami dan mereka saling lengkap melengkapi. Betul salah kata tadi. Kalau kita ada isteri tak bertegur dengan kita. Saya jumpa kawan saya orang Kedah, 15 tahun satu rumah tak cakap siapa. Dan dia biarkan bergantung. Saya kata bang, satu pangkat ada kebesaran. Kata bang pergi umrah sekali, haji pergi, tapi bang buat dosa kering. Biarkan isteri abang berkeliaran tanpa izin, tanpa apa, dengan pakaian yang pelik-pelik. Dan hari tu dia telefon kita, mungkin sebut nama dia yang tak kenal. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, kami dah balik duduk hutang kampung. Kami duduk di Kedah. Alhamdulillah, saya dengan akak dah okey dah. Ini, dia orang bagus. Orang yang rajin derma, rajin menyembah jalan Allah. Tapi rumah tangga tak makan apa. Sebab kita tak ada tolak ansur. Kebersamaan yang orang banyak orang ini. Nampak tak? Kebersamaan ni gotong royongnya wes entek. Nampak tak? Lagi pula bisnes tak respect kita. Lepas tu ibu-ibu, kita orang lelaki, kenapa isteri angkat suara tinggi pada kita? Kenapa masyarakat tak hormat kita? Kenapa jiran tak hormat? Kenapa kebersamaan tu tak ada? Selalu kita jadi apa? Dia sebut nama dia, jangan kita selalu rasa bangga diri dengan apa yang kita ada. Kita kaya, rumah kita pakai gate automatik, dia pakai buka sendiri. Dia buat lagi automatik. Allah, duit banyak kedekut. Jangan, sebab dia bahagia dengan buka sendiri, sebab bini dia keluar buka. Benar kita tak nampak ni dengan orang. Lepas tu toleransi, betul ansur, kebersamaan inilah yang dimatlamatkan oleh Mak Benam Tayyib, iaitu tentang keluarga Malaysia. Kita sebut keluarga hijrah, keluarga muslim, kemakmuran, memaki kemakmuran sebuah keluarga dan sebagainya. Jadi insya-Allah mungkin sekarang ni saya nak bagi peluang kepada Ustaz Abdullah Khairi sekali lagi untuk kita nak launching sumbangan untuk kita perkukuhkan lajnah tarbiyah di Masjid Bandar Tun Sun On. Tuan-tuan,
Di Singapura pengalaman kami, Singapura, cuma sekarang saya tak dibenarkan masuk Singapura sebab tertentulah, tak apalah perkara dia. Tapi perangnya orang Islam sana, terutamanya sahabat-sahabat kita dari Mamak ni, Malbar 786, dia buat gini. AJK Masjid buat gini. Nak datang masjid, dia pun sibuk. Yang Mamak kebanyakan multi-million, Mamak punya grup. Paling banyak. Tapi dia pun tak kedekut. Bila AJK kata apa? Tuan, my dears, tuan yang dikasihi, kalau tuan tak dapat datang ke masjid, kami ada one program. So, kami jemput ustaz-ustaz pada Malaysia, ustaz sekian-sekian. Kalau tuan tak dapat datang, tapi pastikan duit tuan sampai masjid. Kutipan 20 bulan nak buat owning je. 1.24 juta sin dolar dalam masa 20 bulan. Tak ambil 2 tahun. Tapi dia kutip sikit. Lepas tu bila dah habis ceramah semua, dia rakam CD, dia bawa ke pushboard, tulis, tuan, ini CD ceramah forum sekian-sekian, sumbangan tuan kepada pihak masjid. Allahu Akbar. Maksudnya kalau kita tak boleh menerima kerana sibuk, maka datangkanlah harta kita ke masjid. Pada masa muda hari ini, semua masjid ada QRP, ada duit now, dan ada e-wallet yang pelekat di masjid-masjid. Saya terrespek Masjid Bukit Aman, ceramah untuk satu program forum Datuk dan juga yang terbaru ni saya dengan UTK, ceramah untuk dia orang. Dekat masjid tu, setiap sejadah Tuan Imam ada e-wallet. Sekian je. Budak-budak muda hari ni dia ada e-wallet. Semua pakai dia buat 2-3 ringgit. Kutipan tu banyak e-wallet bertabung. Kenapa kreativiti tadi ni? Yang penting aku tak tahu nak buat apa, aku derma. Tambah-tambah pula tuan-tuan, pihak lajnah tarbiyah dan dakwah ni nak buat duit tadi gunakan untuk kebaikan tuan balik. Dengan dakwah ilmu dipanggilnya macam-macam ustaz-ustaz alim ulama kita. So malam ni mungkin kita minta Ustaz Abdul Khairi sedikitlah untuk berikan input yang menarik kepada mereka, sebab Ustaz Abdul Khairi pengalaman tentang Mak Tafiz dia sendiri untuk melancarkan kutipan kita para muslim dengan Ustaz. Alhamdulillah. Orang bandar Tun Hussein On ni hebat tuan-tuan. Masjid ada 2 kipas tuan-tuan, tapi buka satu sebab save duit. Betul tak Ustaz? Save lah. Kalau tidak, kena bayar. Kita ada aircon tuan-tuan. Makcik-makcik tu sejuk di belakang. Saya ada Mak Tafiz tuan-tuan, orang derma saja 8 juta. 8 juta. Kubah saya sebesar ini masjid. Ni, 60 kaki ni kubah. Ni kecil ni. Ni lebih kurang dalam 20 ni. 10 ke 15. 60 kaki. Ni, satu ruang ni ialah kubah. Desain kubah tu 490,000. Kamu nak bunyi dah. Orang derma 2 minggu saja 490,000. Tapi bukan orang yang kaya-kaya. Semua datang derma RM10, RM20, boleh kutip 2 minggu 490,000. Wahai orang Taman Tun Hussein On, masjid kita hebat. Kalau tak ada duit tuan-tuan, susah kita nak buat program. Susah. Ada duit? Halo? Halo? Ni kenapa tuan-tuan? Kerana tak ada duit lah ni. Kan? Kalau ada duit, ni ada, dia mula nak ada duit dah tu. Kalau ada duit, Allah, tak ada duit, nampak? Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, malam ni kita lancar derma, tapi kami pernah buat forum di Langkawi yang hadir ribuan, tapi tak diedarkan tabung. Tu pun dapat kat 12,000, 8,000 lebih. 8,000 lebih. Ustaz Haslin 8,000. 8,000 orang dapat 10,000 lebih, 12,000-an. 15,000. Tapi tabung tak boleh gerak masa tu PKP. Ustaz Haslin datang tempat saya. Masa tu ni stage apa pun tak ada lagi. Dia lancarkan kutipan derma untuk pondok saya. Dapat 32,000 malam tu. Orang kampung penoreh getah. Sebab semangat. Lepas tu ada seorang makcik tuan-tuan datang, dia bagi rantai emas sebesar ini. Ambil emas. Ustaz nah Ustaz, saya kata nak buat apa? Ustaz buatlah benda faedah. Saya buat titi belakang sekolah saya. Siap titi tu, dia meninggal. Sekarang titi tu every minute orang lalu. Dia dapat pahala tak? Saya nak tanya abang yang ada sini. Dalam masjid ni,
mana barang kita punya yang tuan-tuan jamin syurga? LED tu saya punya, jamin bang syurga. Kakak tu tirai tu, lansir tu saya yang jahit, kakak jamin syurga. Tikas sejadah ni saya pernah wakaf, jamin syurga. Kipas ni yang saya pasang, syurga. Walaupun kipas ni tak dibuka, tapi saya yang pasang, syurga. Tu Quran tu saya letak, syurga. Kalau tak ada, ni bang, malam ni bang, keluar sedikit tanda ingat kematian, banyak tanda ada. Disebut ayat tadi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah. Bandingan orang nafkah jalan Allah ni seperti biji benih satu. Bila tanam keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang tu 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 diganda 1400, bubur RM1. Bubur RM1 1400. Cuba tuan-tuan bayang kalau RM100. InsyaAllah Ustaz, kita boleh buat macam-macam tu dah doktor. Boleh buat macam-macam. Bukan macam PA system ni, kita boleh tukar lagi canggih lah. Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula. Mungkin telah ditambah duitnya. Bang, saya rayulah orang taman bandar Tun Hussein On. Bawa duit tak malam ni? Tolonglah. Pelajar tahfiz kita mana? Kita bergerak, kutip seorang-seorang, adik seorang-seorang. Tunggu. Kalau dia tak bagi, tunggu. Dia bagi jalan. Makcik belakang, kutip derma apa pun tak bawa. Tak bawa tak apa, gelang. Gelang. Kak, saya sebut dah tadi, gelang tu kita tak bawa masuk kubur. Suami kita tinggal kat suami dia faraid. Saya dia bagi isteri baru. Saya dah bagi tahu dah kat isteri saya. Abang ada 5 syarikat. Tapi kalau abang mati, mungkin anak-anak tak ingat abang. Bangun anak lelaki saya. Ayah, kalau ayah mati, saya nak solat jenazah ayah. Saya nak mandi jenazah ayah. Saya akan kafan jenazah ayah. Saya akan baca talqin dekat ayah. Dia kata saya. Itu aja. Lepas tu, hang tinggal aku. Dah. Lepas solat, saya akan doa ayah lagi. Saya dalam hati, ni nak suruh aku mati ke ni? Tapi ayah jangan mati lagi lah. Saya kata apa kat anak saya? Wahai anak aku tak ada duit tinggal untuk hang. Tapi aku tinggalkan ma'at tafiz untuk hang jaga. Yang ni bekal aku di akhirat. Duit yang aku tinggal belum tentu aku boleh masuk surga. Hampa faraid habis. Tapi ma'at tafiz ini sampai ke mati dia akan masih ada. Bang, Cak Ayam betul lah. Masjid ini tak akan runtuh walaupun tuan-tuan dah masuk dalam kubur. Tuan-tuan buat untuk rumah Allah, dia kekal sampai hari kiamat. Tak pernah orang bubuh dekat masjid untuk disewa, betul tak? Ada tak? Masjid untuk disewa, ada tak? Tak ada. Masjid ini akan kekal. Jadikan kekal ini untuk kita. Mari kita kutipkan derma abang kita. Dalam ni ada ayat kutip. Mana lagi yang dalam ni tak? Tiba-tiba dah sana dah. Adik masuk sini adik. Sebab bagi Bang, bau hang, saya tahu orang Tun Hussein On ni ramai tuan-tuan. Sebab tu dia namakan Tun Hussein On. Sebab on. Dia on. Bila sebut kan on. Alhamdulillah. Sikit tak apa tanda ingat, banyak tanda ada. Pelan-pelan kutip pelan-pelan. Sini adik-adik, bagi cepat sikit. Ada lagi tak? Ni. Seorang aja, 2 orang lambatlah. Kakak seorang aja. Kat belakang. Acik, dah buat date Ustaz oi. Gelang. Tapi betul salah, malam tu kita kempen lama, ingat tahun 2011 kita kempen dulu. Yang 2011 pelancaran tu kan. Kita pun tak sangka makcik kita bawa kelongsong bagi gelang dah. Dan saya pesan Ustaz dah, tolong tukar di Sungai Petani. Sebab kawan kita memang meniaga emas dekat jam Sungai Petani dan alhamdulillah dapat kan 17,000. 16,000 lebih. Harga nilai, dan dia pun telah kembali ke rahmat Allah. Dan saya sendiri personal pun, insyaAllah kita pun nak habis, kita akan minta Datuk mungkin buat khulosah sebagainya. Belajar di Pakistan lebih kurang 7 tahun pun bukan duit mak ayah saya, semua duit bersama orang ramai. Actually 2 makhluk Allah inilah yang dah kembali ke rahmat Allah, dua orang ni. Dan saya pun dalam masa muda, kita buat benda yang terbaik, buat yang terbaik insyaAllah. Tak angkat tangan berdoa pun. Saya ceramah setiap malam tadi, malam besok, malam lusa dan sebagainya. Yang meninggal dunia tu akan mendapat kebaikan daripada Allah SWT. Tanpa
Tanpa doa, kerana dia buat amal soleh. Amal soleh ni tak doa tak apa dah. Dia akan turun sendiri. Cucu dia buat baik, dia akan dapat sebagai. Kalau berdoa, itu cerita lain. So insyaAllah mungkin soalan tambah apa lagi? Itulah saya rasa bersyukurlah tuan-tuan. Jadi pelajar-pelajar kita ni memang sekolah yang masjidnya pelajar tahfiz. Bukan luar lah. Bagus juga pelajar-pelajar kita ni dia kutip tu. Kadang-kadang pelajar tahfiz kita ni bangun dia nak bagi habis cepat je. Tuan. Adik tunggu tengok. Kutip, ikut soft dia. Mana yang tak ada tu. Terima kasih tuan-tuan yang sumbang pada malam ini insyaAllah. Sampai belakang tu. Allahu Akbar. Pakcik. Ada yang pakcik jumpa saya baru ni. Bagi dia kata nak buat duit apa? Spenda pun tak pakai. Spenda pun tak pakai. Tak apa. Walaupun spenda tak pakai, balik nanti ada e-wallet transfer. Orang lelaki ni datang sembahyang Ustaz. Dia mudah. Pakai baju pun, pakai sembahyang. Duit memang tak bawa. Lalu macam tu lah. Tapi tak apa. Sekarang ni ada teknologi. Scan, transfer. Mudah. Kalau tuan-tuan nak tengok ni, saya punya ni, dia ada notification. Untuk akaun tu dia akan hantar. Ada orang tiap-tiap pagi RM1. RM1 saya dalam hati, transfer dia akan cas. Tu pun orang buat. Allahu Akbar. Tengok. Pakcik kita duduk. Dan untuk yang lain, adik-adik ataupun yang remaja yang baru kerja, kecanggihan kita punya teknologi hari ini, anda boleh potong di dalam pakai auto debit, boleh juga buat, ataupun stand instruction, ataupun boleh potong direct dengan ambil bank to you, ikut tarikh. Kalau satu anak boleh derma sebulan RM10, kalau ada 1,000 anak dekat bandar Tusin On ni, maknanya RM10,000 dalam tangan. Niatkan untuk kebaikan. Jangan niat untuk diri sendiri, niatkan untuk kebaikan mak ayah kita. Tambah-tambah. Ada satu cerita Ustaz. Anak muda. Dengar khutbah saya. Dia ambil duit tu, saya kata apa yang ada bagi. Rupanya ada RM5. Dia masuk dalam tabung. Rupanya duit tu dia nak bubuh minyak motor. Habis apa khutbah, dia pergi jumpa bendahari. Saya tadi nak bubuh minyak motor, saya bubuh RM5. Minta balik RM2. Bendahari tu bagi. Rupanya tuan-tuan, dia pergi bubuh minyak motor, dia tengok ada tayar pancit, kereta tayar orang pancit. Dia pergi tolong buka. Ini cerita betul tuan-tuan, buka tayar kereta pakcik tu. Buka tuan-tuan. Pakcik tu seronok sangat. Pakcik tu bagi kat dia 300. Dia telefon saya budak ni. Ustaz, RM5. Saya minta balik RM2 Ustaz. Silap Ustaz. Kalau tak minta RM500 Ustaz. Bang, tak rugi bang. Itulah bekal kita akhirat. Tak rugi. InsyaAllah selesai. Terima kasih Ustaz Sebelah Khairi. Masa kita pun kita janji ke 9.30 dan pihak pengajuk kata antara 9.45, tapi kita nak break secepat mungkin sebab Datuk sendiri pun ada lagi satu program di tempat lain dan kami pun akan menyusuri beliau dari belakang insya-Allah. Jadi dalam keadaan orang ambil peluang boleh dengar kata tiga beradik ni mari kawasan ni ada je insya-Allah orang yang minta tolong, minta bantuan dari sudut dengan keluarga dan sebagainya. Jadi malam besok kita di Masjid Al-Madani di Madaniyah di USJ 18 pun kami bertiga. Pagi besok kami bertiga di Kerajaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Putrajaya dan itulah keadaan insya-Allah minggu ni memang kebanyakan kami bertiga, cuma kami berpecah pada 4 hari bulan. Saya di Terengganu, Ustaz dengan cara dia, 5 bergabung balik di Majlis Perbandaran Kuala Selangor bersama Datuk Kazim Ilyas untuk hari sambutan MPKS kali yang pertama. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sudi menyumbang tadi insya-Allah dan mungkin sebagai penutup bicara kita insya-Allah kita akan beri laluan kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Zarif. Silakan Datuk. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya nak akhiri perbincangan malam ini dengan nasihat Imam yang sangat dihormati Al-Mutawalli Sya'rawi. Apa katanya? Ada 3 rahsia atau 3 kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Pertama, kullama zadat sadaqah zadar rizq. Apabila bertambahnya sedekah dalam hidup kamu, sikit cara sikit, banyak cara banyak, bertambahlah rezeki kamu. Itu sebab Nabi sebut dalam hadis, dawu mardakum bis sadaqat. Bila ada masalah rumah tangga, itu penyakit. Penyakit fizikal, penyakit dalaman, ubatilah dengan banyakkan sedekah. Saya ingat ayah saya, dia pesan, kalau keluar daripada rumah, jangan lupa, tambah-tambah nak pergi masjid,
Sekurang-kurangnya RM5 kau bawa. Sekurang-kurangnya. Memang itulah arwah ayah saya amalkan daripada muda sampailah dia meninggal dunia. Dia dapat ilmu ni daripada siapa? Pada tahun 1990 daripada Tok Guru Ni Aziz Nikmat. Dia ni tuan-tuan dan puan orang penjawat awam. Datang daripada Kuala Lumpur, tiba-tiba sampai di Kelantan. Terkejut tuan-tuan, tengok-tengok. Imam masjid itu adalah menteri besar. Lepas tu, lepas subuh ada tazkirah 15 minit. Tazkirah pula tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Dia kata, tidak ada milik kita atas muka bumi ini sehingga di akhirat kelak kecuali apa yang kita infakkan. Justru, banyakkanlah infak. Walaupun sikit, tak ada masalah. InsyaAllah Allah terima. Itu sebabnya nak infak, kita kena ada apa? Kita kena ada duit. Maka itu sebabnya kita kena bantu anak-anak muda kita ini berniaga. Bantu anak-anak muda kita cari duit. Tak kisahlah tuan-tuan, apa cara sekalipun termasuklah berniaga. Ni pun ada anak-anak muda kita. Dia apa? Cari jalan. Ada yang buka makan kedai-kedai makan. Kita support. Ada yang buka jual baju. Ustaz lah, tolong lagi tuan-tuan dan puan. Kita support. Budak-budak inilah yang akan bagi akan menyumbang bila mereka ini bila umat Islam memerlukan. Dekat luar sana ada anak muda. Jual apa? Ni, tak ada kerja ni. Bagi kerja. Jual apa? Jual minyak wangi. Oud, tuan-tuan dan puan. Beli oud dekat luar, harganya mahal. 400, 900, ada 1000 lebih. Yang Imam Masjid Haram pakai 12,000 pun tuan-tuan. Imam Masjid Haram. Tapi Imam Masjid Haram tu siapa yang bagi? Al-Quraisy. Kalau tuan-tuan pergi kat Masjid Haram, dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok ada kedai minyak Arab, minyak atar, namanya Al-Quraisy. Tuan-tuan masuk situ, dekat bawah-bawah ni okey, 150, 200, 300. Yang atas tu, botol atas, tuan-tuan cuba minta. Boleh tak saya nak tengok yang atas? Dia tengok atas bawah, kau nak beli ke? Kata nak beli. Dia bawa turun. Harga dia tuan-tuan, satu botol besar tu RM10,000. Saya pernah tanya. Ada seorang hamba Allah, dia beli dua, RM20,000. Dia bagi dekat dekat mutawif dia, dan seorang lagi dia bagi kat saya. Alhamdulillah ada lagi kat rumah tuan. Nak pakai pun tak tergamak. Mahal sangat tuan-tuan. Bau dia pekat, Tuhan je tahu. Tapi aku simpan je lah. Warna hitam, pekat. Tapi harga RM10,000 tuan-tuan. Mahal tak mahal? Tu Imam Masjid Haram pakai. Ini budak-budak ni jual RM69. Jadi kita buatlah, kita bantu apa yang mampu. Sebab apa? Nak galakkan mereka bersedekah dan membayar zakat selepas ini di negeri Selangor. Yang kedua, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kullama zadat khusyu' fi shalah zadat sa'adah fil hayah. Apabila kau khusyuk dalam semayang, maka akan bertambahlah ketenangan dalam hidup kamu. Semayang, cari. Bila kita ada masalah, menghadaplah Allah Subhanahu wa taala. Semayang malam jangan lupa tuan-tuan, 2 rakaat. Itulah pesan guru-guru ulama-ulama, termasuk Nabi Muhammad SAW tak pernah tinggal semayang malam. Nombor 3 yang terakhir, kullama zada albir liwalidayh zada taufiq fi hayatih. Apabila engkau, kata Mutawalli Sya'rawi, menjaga kedua ibu bapa kamu, kamu hormat kedua ibu bapa kamu, percayalah bertambahlah kasih sayang Allah kepada kamu sebab doa kedua ibu bapa. Cuma nasihat saya, ibu bapa juga hargailah kewujudan anak-anak. Man la yarham la yurham, kata Nabi SAW. Jangan kau bandingkan anak-anak, 1. Jangan kau tak hargai anak-anak, 2. Kasihilah anak-anak sama rata. Kalau boleh duduk di rumah anak A, pergilah rumah anak B. Kalau pergi rumah anak B, pergilah rumah anak C. Jangan pergi rumah anak A dan anak-anak terpilih saja. Sebab kamulah punca anak-anak tidak hormat kepada kita. Sebabnya ibu bapa dan anak-anak kena saling hormat, menghormati, sayang, menyayangi antara satu sama lain. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Itulah nasihat Imam Mutawalli Sya'rawi. Apa yang baik itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang itu daripada saya dan juga rakan-rakan saya. Maafkanlah kalau ada salah dan silap. Begitulah karakter kami. Kalau tak kerana karakter inilah tuan-tuan dan puan, orang minta seluruh negara tuan-tuan. Minta seluruh negara. Kalau ikutkan ada yang minta, tak mampu dah. Terlalu banyak yang sedang menunggu. Kalau ikutkan pembantu, dia kata apa, tahun depan pun dah ada dah bulan 1, bulan 2 yang booking.
Jadi tuan-tuan, nak booking tiga-tiga ni, biasalah saya pun ada jawatan, ada tanggungjawab juga. Yang ni pun ada kerja dia, yang tu pun ada kerja. Start dia bulan 8 ni sampai bulan 12, Ustaz Abdullah Khairi akan duduk di Mekah. Sebab jemaah dia akan datang, pergi dan balik. Jadi dia akan duduk di Mekah, balik ke Malaysia sekejap, pergi balik Mekah, begitulah hidup dia. Jadi memang ada masa dia ada tu lah, kita akan duduk sekali. Kalau tak ada, saya berdua. Kalau saya tak ada, dia seorang. Atau saya seorang, ataupun dia seorang. Jadi insyaAllah tuan-tuan, doakan kami sihat lah. Sihat dan boleh terus berdakwah. Dan kami akan cuba bantu yang terbaik untuk mengimarahkan dan menarik orang untuk datang ke masjid dan rumah Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi Ustaz telah sebut tentang pantun. Saya nak sebut ada berapa rangkap pantun nasyid yang tuan-tuan boleh hayati dan boleh cari. Nasyid Pulau Rabbani, ingat kan? Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya, kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat Allah sudah sediakannya. Betul atau tidak? Ya, apa yang kita dapat sekarang ni sebenarnya Allah dah tetap tentu dah. Haslin ada rezeki Haslin, Abdullah Khairi rezeki dia. Lepas tu, mengapa kita sombong memiliki Allah punya. InsyaAllah lagu ini akan disambungkan pada next forum di tempat yang sama, insyaAllah. Jadi itu sedikit bagai menyambut pantun yang sedap oleh Ustaz-Ustaz kita tadi, imam kita. Dan sekali lagi ada salah silap, mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada kalimah-kalimah bicara kita pada malam ini terkena pada manfaat, itu berkuasa semata-mata, tidak yang hidup atau yang bakal mati. Siapa-siapa terasa pada muka, itu je lah kan. Aku lain macam Ustaz kata kami. Wallahu alam, kembali pada pengusi.